elakkan dengan muzik, elakkan berhayal. Dan bagi orang luar yang ternampak kita ada nampak anak meronta-ronta ataupun mengetuk pintu. Okey, kita sebagai orang awam yang lalu lalang apa peran yang dapat kita mainkan? Okey. Nombor satu, automatically Okey, di belakang Afad sebenarnya ada contohlah replika anak kecil. Ada kerusi bayi kat sini. Okey, kita nampak, kita tengok, kita akan tengok mana dia punya parent dan sebagainya. Kita cakap ataupun alert ke bagi tahu siapa. Kemungkinan kita tak tahu mana parent dia. Jadi apa perlu kita bantu? The only thing kita bantu adalah dengan cara pecah cermin saja. Okey. Kalau kita ada kunci pun tak boleh, bukan kereta kita. Betul tak? Okey. Cuma cara dia kita kena break the glass. Bila kita break the glass, maknanya pun susah juga. Nak pecah cermin disebabkan apa susah? Sebab apa? Kerana cermin ni dulu cermin kalau kita ketuk dia shattered, habis pecah. Sekarang ni laminated screen dia panggil. Laminated screen dia ada 2 lapis. Dalam tu ada filem kat dalam. Jadi kita nak pecah pun kadang-kadang susah nak pecah. We have to use, katakan boleh jadi hammer yang besar ke ataupun benda-benda yang tertentu. Kalau kita beli, kadang-kadang ni ada gadget yang kita beli macam power bank, dia ada to break the glass. Ambil pom mentak dia boleh pecah. Jadi persediaan orang yang nak membantu tu dia mesti tahu macam mana kita nak pecahkan cermin ni. Dan mana kita nak pecah. Macam depan ke, anak dia ke sini, atau sini ke, kita tak boleh sini. Sini kena anak kena pada anak dia. Kemungkinan kita pecah sebelah sana. Kalau pecah sebelah sini, kemungkinan ada shattered kena anak tu juga. Maybe dia ada side of the cermin. Tapi jadi, ada orang cakap kalau nak pecahkan cermin tu, pecahkan cermin dekat pengunci sebab nanti kita senang nak tarik penutup kunci. Itu kalau kunci tu tak ada macam mana? Betul juga. Dia pecah, you mesti nak buka, dia kena telak tangan, kemudian kena gunakan manual je tu. Jadi kena pecahkan semua jugalah kan? Kena pecahkan semua juga. Because apa? Kalau kunci tu ada dalam, aircon dah berjalan. Okey. Tak panas pun. Tinggal lagi dia boleh dia hayal, dia tidur dan sebagainya lah. Betul tak? Tapi sekarang dah panas haba dia. Kunci mesti tak ada kat dalam. Betul juga. Jadi peralatan yang perlu ada pada semua jenis kereta apa? Semua orang perlu ada peralatan ni dalam kereta. Dalam peralatan ni untuk persediaan untuk break the glass yang sebenarnya. Break the glass, kita ada spark plug satu pun okey. Pasal penghujung spark plug tu dia tajam. Kita ambil dia boleh pecah spark plug, ataupun kita ada hammer pun boleh, tapi kemungkinan makan masa lah untuk pecahkan sebab dia ada 2 layer. Dia ada 2 layer. Tapi kalau macam orang pandai, lain cara pun ada. Lain cara kalau dia orang pandai mekanik, dia tahulah. Macam kereta sekarang ni semua pakai alarm lock. Betul tak? Cara dia kalau kita pandai, kita kena cari kabel dia kat mana. Kabel tarik, buka bonnet, buka bateri, cabut bateri keluar, lepas tu pasang balik bateri, pang, dia naik sendiri. Tapi kena ada orang yang pandai. Kalau orang yang tak pandai tak boleh. Betul. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang cemas, saya rasa kan, pecah ke cermin ya rasanya. Betul, pecah ke cermin. Tapi kalau cermin depan tak susah juga cermin depan. Lagi kuat dia punya laminated screen tu kat depan tu. Sebab kadang ada juga yang cuba untuk keempat-empat ni tak boleh pecah. Jadi mereka cuba untuk pecahkan mana yang cermin yang boleh. Betul. Depan, belakang semua kan. Betul. Tapi kadang-kadang tengok apabila kita nak melakukan sesuatu tu, kadang-kadang orang terfikir cermin belakang ni lebih mahal pada cermin depan ni. Pasal dia quarter glass. Betul. Jadi dia nak demo apa-apa tak? Misal katakanlah berjaya dah ni. Contoh peralatan yang mungkin Cik Suhaimi nak tunjuk yang betul-betulnya ada di dalam kereta. Saya alat normal yang selalu orang ada lah dalam keadaan. Ini yang perlu kita ambil tahu juga sambil cari bahan tu, saya kan kita buat macam habit. Bila kita dah keluar kereta, kita round. Tengok apa ada. Lalunya dalam kereta kita tak adalah bawa hammer, bawa apa, kita adalah tool macam ni. Ini peralatan yang biasa ada kat dalam kereta kan, Cik Suhaimi? Jadi benda tu kita boleh gunakan. Apa plug mana? Banyak peralatan Cik Suhaimi buat ni. Sambil tu lah saya nak berkongsi tadi Fad. Bila dah kita dah kunci kereta, pusing. Menonong macam tu je. Kita pusing tengok apa yang ada di belakang, apa yang tertinggal. Itu akan membantu kita buat yalah pemeriksaan terakhir lah. Pemeriksaan terakhir sebelum kita keluar meninggalkan kereta. Kita ada tu. Kita ada consider benda ni besi lah. Besi kita gunakan untuk break the glass. Sama ada kita pakai jack ke, sama ada kita pakai ni ke. Kadang-kadang belum pasti lagi kita boleh pecah benda tu. Betul. Macam spark plug macam ni kan. Kita ada dalam kereta. Ada jenis yang boleh buka. Spark plug. Ada jenis spark plug ni yang tajam, dia boleh buka kepala ni. Benda tu tajam kat depan. Itu boleh membantu.
Yang kalau yang macam ni tak yang boleh ini lah. tak boleh pasal ini dia punya tu tak boleh. Dia kena ada satu yang boleh buka. Dia ada skru kat depan tu. Itu boleh membantu. Okey. Pasal apa? Kita nak dia punya point kat mana. Bila kita dapat dia punya point kat mana, then baru boleh kita bantu dengan benda yang lain. Pasal apa dia dapat dia punya break. Dia punya where is the point to break the glass. Okey. Gelas macam ni dia tinted, dia tinted, tambah pula tinted. Dia tinted tebal, dia mengurangkan kepecahan. Itulah dia. Itu banyak yang tinted juga. Yang tinted pun susah betul. Dia ada filem kat situ extra. Ya. Okey. Dulu punya cermin lain, dia bukan jenis shattered. Tak ada pelapik apa tak ada pelapik dalam tu, cuma pecah saja. Senang nak pecah Tinted, kan. dia panggil apa? Mungkin kalau kita nampak kecemasan kita pun automatik akan ada adrenaline rush kan. Masa tu kita pun kalau yang tak kuat pun boleh je pecahkan kan. Saya pernah nampak mereka nak pecahkan cermin ni, mereka ambil batu yang ada dekat jalan tu, mereka baling cuba untuk pecahkan cermin ni lah. Betul. Tapi ada juga kalau kita lihat mereka ni memilih cara untuk memecahkan cermin hadapan sebab dengan ceritanya cermin hadapan ni ada insurans. Bagaimana je Zoe melihat perkara ni? Okey. Betul juga insurans ni cover insurans, tapi ada juga kita yang tak cover insurans. Which is important now, the life or the insurans. Betul. Dia important, mestilah kita tengok kita punya lah apa yang terjadi budak yang kita nak tolong tu tadi. Betul tak? Jadi Bang kita lah untuk memberikan pengudaraan yang pertama tu lah. Bila pecah sikit mungkin itu sangat membantu. Apabila dah kadang tinted pun sekalipun dia macam nampak lubang-lubang kecil kan. Lepas tu ambil lah kayu ke apa jadi dapat suat tangan pun jadilah. Kalau boleh dah pecahkan shattered sampai keluar bawah, baru kita selop kita punya tangan. Kat dalam kita no point dah. Kunci tu bukan ada di dalam. Pasal apa mak bapak bawa kunci pergi. Baik. Ini itulah dia, kita kena mengubah sistem hidup kita, mentaliti, cara berfikir, cara untuk kita alihkan kenderaan, apa pengisian dalam kenderaan. Itulah dia, sebab bila melibatkan kepanasan anak kecil yang tak dapat berfikir, memang ia satu musibah yang tak dapat kita bayangkan. Tapi kita mampu berusaha dan membuat persiapan yang terbaik. Kalau bukan untuk kita, tapi juga mungkin untuk orang lain. Betul. Barangkali kita ni menjadi penyelamat kepada nyawa yang tak berdosa. Kalau kita tengok kanak-kanak yang berada dalam kereta ni dalam keadaan yang sedar, kan, senang untuk kita berkomunikasi kan. Tetapi kalau berada dalam keadaan yang tidak sedar, tidur dan sebagainya, itu yang merisaukan kita. Jadi pelbagai cara harus kita lakukan untuk kita memecahkan cermin kereta ini dengan menggunakan peralatan yang ada dalam kereta. Tapi apa yang kita takutkan, selepas kita mungkin tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu, kadang-kadang mungkin anak-anak kita ni bila dah selamatkan, kadang anak kita ni berada dalam keadaan trauma, kan, dehidrasi, stroke haba dan sebagainya. Bagaimana caranya dalam proses itu ketika dia mungkin nyawa ikan dan sebagainya, mungkin ada doktor yang dapat membantu untuk SOP ataupun first aid yang membantu. Okay, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Suhaimi memberi maklumat, dan kita sama berbincang hari ini topik yang penting di Malaysia. Terima kasih. Saya nak ucap selamat hari jadi pada anak saya, Anis Nazira. Happy birthday to you. Terima kasih. Ilmu seorang bapa. Okay. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Right.